Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'. Bismillahi kafi, bismillahi mu'afi, bismillahi syafi. Bismillahillazi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa sami'un alim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada warga KMJ sekalian. Bertemu kita lagi dalam gelanggang forum remaja. Jadi topik hari ni kita adalah cabaran akidah semasa. Bersama saya adalah dua orang ahli panel kita, yang Kacak dan juga yang Ayu. Jadi jangan risau, jangan ragu kerana nampaknya warga KMJ kita ni, khususnya para wanita, tidak senang akan ketampanan ahli panel kita yang pertama, iaitu saudara Aiman Haziq bin Roslan. Dan tidak jauh tidak bukan, kita sambung lagi dengan panel kita yang kedua, iaitu Ayu nampak pendiam tetapi pandai berkata-kata, iaitu saudari Nur Insyirah binti Muhammad Ali selaku panel kita yang kedua. Jadi kita teruskan dengan kita punya forum dalam cabaran akidah semasa, iaitu kita boleh lihat istilah akidah iaitu kepercayaan ataupun keyakinan atau keimanan yang murni, tidak mudah terurai daripada pengaruh mana pun, sama ada dari luar ataupun dalam yang kita ingat. Menurut Al-Quran pula, kita dapat lihat bahawa akidah ini merupakan keimanan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang ini mengakui kewujudan yang ada sedia ada di muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita teruskan dengan slot kita yang pertama dengan panel kita yang pertama, Aiman Haziq Roslan. Jadi Aiman Haziq, saya nak tanya Aiman Haziq, berdasarkan akidah semasa ini, Aiman Haziq boleh tak cerita dekat kami semua tentang ciri-ciri yang mana akidah yang batil ataupun akidah yang benar yang dapat Aiman Haziq merungkaikan dari segi mana-mana Aiman boleh terangkan kat kami semua. Jadi saya mempersilakan ahli kita panel yang pertama, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudara Muhammad Isyad bin Sharif, ahli moderator kita pada hari ini. Okey, ciri-ciri akidah yang benar dan batil dan contoh-contohnya. Ciri-ciri akidah yang benar utamanya dia ada tiga. Yang pertama sekali, keyakinan yang teguh terhadap kekuasaan Allah. Seperti mana seperti mana Allah berfirman di dalam Al-Quran, innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu, yang bermaksud sesungguhnya orang-orang yang beriman dan innamal mu'minuna allazina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Maksudnya sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka tidak akan meragu-ragukan. Maksudnya orang-orang yang memegang teguh kepada akidah yang sebenar, mereka tidak akan meragu-ragukan kekuasaan Allah. Seterusnya, menjauhkan diri daripada mensyirikkan Allah. Contoh-contoh perbuatan mensyirikkan Allah ialah menyembah kubur, dan melakukan amalan agama lain. Seterusnya kita ada kepercayaan dan keyakinan yang teguh terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Orang-orang yang memegang teguh terhadap akidah yang benar, mereka akan mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka akan melakukan amalan mengikut Al-Quran dan As-Sunnah. Itu saja untuk ciri-ciri akidah yang benar. Untuk ciri-ciri akidah yang batil, ciri-ciri akidah yang batil ni dia berlawanan dengan ciri-ciri akidah yang benar. Contoh yang pertama ialah menafikan kekuasaan Allah dan keesaan Allah. Yang kedua, mereka melakukan perbuatan yang mensyirikkan Allah, seperti yang saya sebut tadi, menyembah kubur ataupun melakukan amalan agama lain. Yang ketiga ialah mengamalkan kepercayaan yang bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Antara contoh golongan yang sesat akidah ni ialah kita dapat tengok sekarang ni Islam liberal. Mereka memperjuangkan konsep pluralism yang bermaksud agama sama rata. Mereka juga memperjuangkan sebuah institut negara sekular di mana Islam tidak diperlukan, di mana syariah, mahkamah syariah tidak diperlukan. Mereka juga
memperjuangkan hak murtad, kerana mereka menganggap bahawa apabila seseorang Islam itu murtad, Muslim itu murtad, itu antara hak mereka dan Tuhan. Contoh yang kedua, kita dapat tengok Syiah. Mereka berpegang kepada konsep taqiyah yang bermaksud berpura-pura, ataupun secara istilahnya mereka berpura-pura atau menipu untuk melindungi diri dan kehormatannya. Sebagai contoh, apabila seorang Syiah itu mereka pergi ke tempat orang sunnah, mereka bersemayang di tempat ahli sunnah, mereka akan melakukan sama seperti ahli sunnah yang lakukan. Mereka mengikut rukun-rukun yang sama, tetapi dalam hati mereka, mereka tidak redha ataupun mereka benci kepada ahli sunnah. Itulah maksud taqiyah. Oh, itu taqiyah. Itu taqiyah. Jadi taqiyah ada mengandung dalam akidah batil atau akidah benar? Akidah batil. Akidah batil. Sebab Okey. di dalam apa yang dipegang oleh Syiah. Syiah, okey. Dan ada banyak lagi contoh-contoh golongan yang sesat, seperti mana Nabi berfirman, orang-orang Yahudi akan berpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Orang Nasrani akan berpecah menjadi 71 atau 72 golongan. Dan kaum muslimin, iaitu kaum Nabi, akan berpecah menjadi 73 golongan. Di mana kaum muslimin hanya satu akan selamat, yang lainnya celaka. Kemudian ditanyakan semula kepada Nabi, apakah kaum yang satu itu? Kemudian Nabi menjawab, mereka ialah ahli sunnah wal jamaah. Kemudian ditanyakan semula kepada baginda, apakah itu ahli sunnah wal jamaah? Nabi kemudian menjawab, apa yang berada di atas mereka, aku dan sahabatku. Okay, tafsiran hadis ni, di akhir zaman nanti, umat muslimin, kaum muslimin, mereka akan terpecah menjadi 73 golongan, di mana hanya satu akan selamat, iaitu ahli sunnah wal jamaah. Ahli sunnah wal jamaah ni mereka melakukan amalan mengikut sunnah dan Al-Quran. Mereka mengikut apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan sahabatnya. Okay, itu saja dari saya. Terima kasih panel kita yang pertama. Jadi kita dapat lihat, kita dapat dengar segala huraiannya tentang akidah benar dan juga akidah batil, yang mana contohnya kita dapat tahu yang mana akidah yang tak betul, diorang ada mengajarkan sembah kubur, sembah berhala, yang mana kita dapat tahu golongan taqiyah, iaitu golongan yang tidak berpegang pada ajaran yang sebetulnya begitu. Jadi kita juga dapat membezakan mana satu yang betul dan juga mana satu yang salah melalui ciri-ciri akidah yang benar antara ataupun yang berlaku dalam kalangan atau di muka bumi ini. Jadi seterusnya saya akan mempersilakan panel kita yang kedua untuk menerangkan tentang faktor-faktor penyelewengan akidah. Jadi saya mempersilakan panel kita yang kedua, iaitu Nur Insyirah binti Muhammad Ali. Dipersilakan. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi. Okay. Terima kasih kepada Tuan Pengerusi Muhammad Irsyad bin Sharif. Antara faktor-faktor penyelewengan akidah adalah jahil terhadap prinsip akidah yang benar. Hal ini terjadi kerana sikap tidak mahu mempelajarinya, atau begitu sedikitnya perhatian yang ditumpukan dalam ilmu agama. Ini mengakibatkan datangnya generasi yang tidak memahami akidah yang benar dan tidak memahami perkara-perkara yang bertentangan dengannya, sehingga yang benar dianggap batil dan batil dianggap benar. Seterusnya, faktor yang menyebabkan penyelewengan akidah adalah taksub atau fanatik kepada ajaran nenek moyang. Hal ini berlaku kerana tetap mempertahankan tradisi nenek moyang meskipun hal itu termasuk kebatilan, dan meninggalkan semua ajaran yang bertentangan dengan ajaran nenek moyang walaupun hal itu termasuk dalam kebenaran. Seterusnya, taklid membuta tuli atau mengikuti tanpa landasan dalil. Hal ini kerana mengambil pendapat-pendapat orang yang dalam permasalahan akidah tanpa mengetahui landasan dalil dan kebenarannya. Inilah realiti yang menimpa banyak kelompok-kelompok seperti kaum Jahmiyah, Mu'tazilah, Syiah dan sebagainya. Selain itu, lalai daripada memahami ayat-ayat Al-Quran maupun ayat kauniyah atau kauliyah.
Hal ini terjadi kerana terlalu mengagumi perkembangan kebudayaan materialistik yang dibesarkan oleh budaya barat. Okey. Sehinggakan masyarakat menjadi mengira bahawa kemajuan itu diukur dengan sejauh mana kita meniru gaya hidup mereka. Mereka menyangka bahawa kecanggihan dan kekayaan material adalah ukuran kehebatan dan kagum atas kecerdasan akal mereka. Mereka lupa akan kekuasaan dan keluasan ilmu Allah yang telah menciptakan mereka dan memudahkan berbagai perkara untuk mencapai kemajuan pada hari ini. Jadi mereka mereka ni memikirkan ilmu materialistik seperti teknologi lebih bangga ataupun lebih bagus daripada ilmu Allah. Ya, betul. Jadi adakah itu saudari dapat lihat zaman sekarang ni macam makin meluas atau dia orang makin mendiam begitu macam itu saja? Saudari rasa materialistik tu bagus ataupun ianya boleh memesongkan fikiran orang? Ilmu teknologi sekarang. Aku nak jawab apa? Benar saudara pengerusi Muhammad Ishak. Hal ini kerana mereka terlalu mementingkan teknologi, manakala kita hendaklah mementingkan ilmu hadis dan Al-Quran. Ya. Seterusnya, antara faktor penyelewengan akidahnya adalah kerana kurangnya bimbingan agama yang benar dalam keluarga Muslim. Peranan orang tua dalam membina anak-anak sangatlah besar kerana kita telah membesarkan anak-anak dengan asuhan daripada sebuah mesin yang bernama televisyen, handphone atau gadget dan selainnya. Mereka akan meniru pemakaian idola mereka. Mereka akan meniru pakaian idola mereka dengan memakai terlalu ketat, nipis dan menampakkan aurat atau memakai dengan pakaian yang bertentangan dengan syariat Islam. Betul ya. Akhir sekali, media dan informasi lebih bersifat melalaikan. Sebahagian besar siaran dan acara yang mereka tampilkan tidak mempraktikkan ajaran agama Islam. Hal ini akan menimbulkan perubahan dalam masyarakat serta menjadi punca perosak dan penghancur generasi umat Islam pada masa yang akan datang. Itu saja. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai untuk slot kita pertama, iaitu daripada saudari. Panel kita yang kedua iaitu tentang faktor-faktor penyelewengan akidah. Contohnya kita dapat tahu iaitu jahil terhadap prinsip-prinsip asas akidah yang benar. Yang kedua kita dapat tahu diorang terlalu taksub, iaitu fanatik terhadap ajaran nenek moyang mereka. Yang ketiga kita dah tahu diorang ni membetul-betuli tanpa mengikut landasan dalil ataupun Al-Quran ataupun hadis yang diturunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mereka ni semua kurang didikan ataupun kurang didikan daripada ibu bapa mereka dalam bidang agama ya. Jadi kita semua dapat tahu bagaimana faktor-faktor yang boleh menyelewengkan akidah seseorang. Jadi kita juga boleh memperbaiki akidah kita, sebab kita dah tahu faktor-faktor ataupun kita dah tahu macam mana benda tu boleh menjadikan seseorang itu dengan akidah yang tak betul. Jadi kita boleh slow-slow kita boleh, insya-Allah kita boleh perlahankan, kita akan berubah dengan mengikut ciri-ciri akidah yang benar. Jadi seterusnya kita sambung ke slot kita yang kedua, iaitu untuk slot pertanyaan soalan daripada untuk panel kita yang pertama balik. Ya, ini soalan untuk panel kita yang pertama, iaitu Aiman Haziq bin Roslan. Jadi soalannya berbunyi, kini kita berhadapan dengan ideologi yang berwajah agama. Oleh itu, bagaimanakah untuk mengetahui ideologi itu betul-betul salah dari aspek intelektual? Kemungkinan untuk masyarakat terpengaruh dengan ideologi itu agak besar. Jadi bagaimanakah untuk memastikan masyarakat tidak terpengaruh dengan ideologi? Misalnya ideologi ni berwajahkan agama, yang dimaksudkan ialah Muslim liberal. Jadi saya nak Aiman huraikan, hujahkan dan terangkan pada sidang hari ini. Jadi dipersilakan panel kita yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi kepada saudara Muhammad Ishak bin Sharif, ahli moderator kita pada hari ini. Islam liberal. Islam liberal sebagai ideologi dia dihuraikan dalam buku Building Moderate Muslim Network. Islam liberal ni dia berbeza dengan sekular, iaitu sekular dia lebih kepada rasional, tetapi Islam liberal ni dia lebih kepada mereka menggunakan hujah Islam untuk menegakkan apa yang mereka perjuangkan. Sebagai contoh,
mereka menggunakan sepotong ayat Al-Quran, la ikraha fiddin. Mereka mengatakan ayat itu membawa kepada hak asasi manusia dalam perkara 18 dan kebebasan beragama dalam artikel 5 dan perkara 7. Hal ini kerana golongan mereka pada dasarnya kelihatan seperti beragama, tetapi mereka hanya menggunakan agama untuk kepuasan diri mereka. Okey, cara kita nak detect, cara kita nak mengenal pasti golongan mereka. Seperti yang saya cakap tadi lah, mereka menggunakan hujah Islam, hujah agama mereka untuk memperjuangkan hak mereka. Itu saja cara untuk mengenal pasti mereka. Itu saja dari saya. Terima kasih. Jadi kita dapat tahu mana soalan tadi berkenaan dengan Muslim liberal yang telah dihuraikan oleh panel kita yang pertama, iaitu Aiman Haziq bin Roslan. Jadi kita teruskan dengan soalan kita yang kedua kepada panel kita yang kedua juga, iaitu saudari Nur Insyirah binti Muhammad Ali, dengan soalan yang berbunyi ideologi semua berasal daripada barat. Maksudnya kita tahu ideologi ni daripada negara-negara yang barat seperti Eropah, Thailand ataupun mana-mana negara barat lah. Jadi salah seorang pemimpin kita selalu mengatakan, all of you create socialism and other ism. Justru apabila bercakap tentang barat, bagaimanakah saudari Insyirah nak cakap ciri-ciri barat itu dimaksudkan sebagai Yahudi dan juga Nasrani? Boleh tak saudari Insyirah cakap apa itu Yahudi dan Nasrani dan apa kaitan mereka terhadap ideologi barat ini? Jadi saya mempersilakan saudari Insyirah binti Muhammad Ali untuk memperhujahkan. Terima kasih sekali lagi kepada Tuan Pengerusi. Soalan yang bernas. Isu tentang barat bukanlah pada soal geopolitik ataupun lokasi. Konsep barat yang dimaksudkan ialah masalah ideologi modernism yang sekarang menjadi pasca modernism. Modernism adalah tidak berpegang dengan ajaran yang asal. Ajaran asal iaitu agama Kristian, Yahudi ketika itu telah diubah mengikut zaman. Justru itu, untuk menyelesaikan masalah ini daripada timbul bukanlah pada aspek kedudukan barat, sebaliknya pada pemikiran yang berkembang. Selain itu, terma Yahudi dan Nasrani yang dimaksudkan dalam Al-Quran adalah merujuk kepada golongan yang kufur. Rasulullah telah menyebut Yahudi dan Nasrani tersebut adalah gambaran kepada perilaku yang tidak taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perlakuan mereka ini menolak ajaran Islam dan hukum Allah dengan mengetepikan ajaran Nabi Muhammad SAW dan membuat ajaran yang lain. Dari sudut demografi, barat bukanlah ditentukan pada kawasan-kawasan tertentu. Sebaliknya, dari sudut perbahasan bahasanya, aspek ketimuran kita lebih baik dikaitkan dengan keislaman daripada aspek yang berada di barat kerana nilai dan ideologinya lebih dekat dengan nilai kekufuran. Biasanya terma barat dimaksudkan pada nilai-nilai yang tidak bagus dan timur pada nilai yang sebaliknya. Sekian, terima kasih. Jadi kita dapat tahu huraian daripada saudari Insyirah, iaitu golongan Yahudi Nasrani termasuk daripada golongan kufur, dan kita juga dapat tahu yang mereka semua telah bercanggah dengan apa yang disuruh ataupun apa yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka semua. Jadi kita terus dengan soalan yang kedua. Soalan yang kedua kepada saudara kita yang pertama, iaitu saudara Aiman Haziq bin Roslan, dengan soalan yang berbentuk terdapat banyak langkah yang mesti kita dilaksanakan dalam memastikan kelestarian pemeliharaan agama. Jadi saya tanya saudara Aiman boleh tak beritahu kami semua macam mana langkah-langkah untuk kita memelihara akidah kita? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi kepada saudara Muhammad Ishak bin Sharif, ahli moderator kita pada hari ini. Terima kasih kerana mengizinkan saya untuk menjawab soalan tersebut. Okay, sebelum saya menjawab pertanyaan tersebut, saya akan memberi sepotong hadis daripada Nabi Muhammad SAW. Nabi berfirman bahawa apabila kamu menjaga Allah, maka Allah akan menjagamu. Apabila kamu menjaga Allah, maka engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Ini bermaksud apabila kita menjaga Allah atau menjaga agama Allah, mempertahankan agama kita Islam, maka Allah akan menjaga kita, menjaga hidup kita.
Okay, untuk memastikan kelestarian agama Islam. Ya, agama Islam. Okay, yang pertama sekali kita memastikan kewujudan dan kelangsungan agama Islam melalui amalan beragama, pelaksanaan segala syariat Islam, menerusi kerja-kerja dakwah dan tazkirah. Okay, maksudnya untuk menjaga kelestarian Islam ni kita perlulah melakukan kerja-kerja dakwah ataupun banyakkan tazkirah di masjid. Kita perlu mengajak ramai lagi orang Islam untuk mendengar tazkirah, ramai lagi orang muda untuk mendengar tazkirah supaya mereka terdetik di hati mereka untuk menyayangi agama Islam dan menyebarkan kebaikan Islam di seluruh Malaysia. Okey, yang kedua ialah membendung pencemaran akidah Islam melalui amar ma'ruf nahi munkar, menghapuskan bidah, mencegah murtad dan berjihad di jalan Allah. Untuk berjihad di jalan Allah tak semestinya kita perlu berperang. Okay, berjihad di jalan Allah ni ada banyak. Contohnya yang saya sebut tadi, kita boleh berdakwah ataupun kita berjihad, belajar ataupun belajar juga berada di bawah jihad. Apabila kita belajar itu juga dikira jihad. Jadi saya nak tanya, sebagai seorang pekerja dalam pandemik COVID-19 sekarang ni, saya tanya Aiman, seorang jururawat, seorang doktor, jadi apakah mereka jihad? Apakah contoh yang dilakukan mereka dalam berjihad ke jalan Allah? Apa contohnya? Contohnya, apabila seorang jururawat atau doktor, mereka merawat umat Islam atau mereka merawat umat Islam untuk menjaga keharmonian negara, itu dikira jihad di jalan Allah kerana itu adalah untuk agama kita. Justru mereka juga menyembuhkan penyakit sakit. Yes, mereka juga menyembuhkan penyakit. Okey. Justru kuasa politik dan kuasa dan politik juga penting dalam Islam bagi memelihara akidah dan syariat Islam. Segala perkara yang menjadi keperluan umat Islam dapat direalisasikan, termasuklah dalam meneruskan pendidikan Islam, iaitu tarbiyah berkenaan perkara yang menjadi fardu ain dan kifayah kepada umat Islam. Maksudnya di sini kita dapat lihat tarbiyah itu merupakan salah satu langkah lah dari segi kita pergi rumah ke rumah. Tapi kalau dalam pandemik ini, adakah kita adakah kita mampu tarbiyah pergi ke rumah-rumah? Kerana kita dapat tahu sekarang PKP dijalankan dan kita dapat tahu semua manusia tak boleh keluar lebih daripada 2 orang daripada rumah. Jadi saya tanya Aiman, apakah contoh tarbiyah yang diorang boleh lakukan dalam pandemik COVID-19 yang sedang berlaku sekarang ini? Okey, tarbiyah ni tak semestinya hanya dilakukan oleh ustaz ataupun ahli-ahli ulama. Tarbiyah ni juga boleh dilakukan oleh ibu bapa kepada anak mereka. Seperti pepatah Melayu yang mengatakan jika hendak melentur buluh biarlah dari rebungnya. Jadi peranan ibu bapa perlu mengajar anak tentang nilai-nilai Islam ataupun apa yang diajarkan oleh Islam oleh anak supaya mereka tidak sesat pada masa hadapan mereka. Selain itu, seperti yang saudara sebut tadi, bagaimana untuk tarbiyah walaupun dalam pandemik, dalam situasi pandemik sekarang. Kita tak boleh pergi ke majlis ilmu ataupun masjid berkumpul ramai-ramai. Jadi apa contoh cara yang kita boleh langkah yang macam lagi mudah dan lagi selamat untuk semua orang untuk menghindari daripada pandemik ataupun penyakit COVID-19 ini? Ada banyak cara untuk tazkirah, tarbiyah ataupun dakwah kepada orang-orang luar. Antaranya melalui media sosial, iaitu Instagram, Facebook ataupun lain-lain. Selain itu, peranan kita sendiri sebagai umat Islam, ada banyak tazkirah, sesi tazkirah dalam TV. Kita hanya perlu cari. Okay. Ataupun kita juga boleh tengok di YouTube. Ada banyak juga sesi tarbiyah, tazkirah ataupun dakwah di YouTube yang telah di-post oleh ustaz-ustaz di luar sana. Jadi kita dapat rongkaikan ataupun dapat ringkaskan, walaupun kita dilanda dengan penyakit yang sebegini, kita juga dapat
mengetahui atau dapat memelihara agama-agama kita, memelihara atau akidah kita sendiri dengan cara kita sendiri kena berusaha, ya man. Jadi kita sendiri kena berusaha untuk melihat video-video agama ataupun video-video tarbiyah yang telah disunting oleh ustaz-ustaz di YouTube, di Facebook, di Instagram atau di media sosial lain. Jadi itu merupakan langkah-langkah yang perlu kita ambil. Okey, seterusnya kita sambung slot kita yang kedua juga ni kepada saudari kita, panel kita yang kedua, iaitu saudari Nur Insyirah binti Muhammad Ali dengan soalan, apakah tugas ulama dan umara dalam memelihara akidah? Macam tadi kita dapat lihat Aiman dalam segi individu ataupun umum langkah-langkah, tetapi untuk soalan Insyirah ni kita nak tanya tugas ulama dan umara dalam memelihara akidah. Jadi saya mempersilakan. Terima kasih saudara pengerusi Muhammad Isyad. Sememangnya peranan ulama umara adalah penting dalam mewujudkan dan menyusun corak hidup beragama dalam masyarakat. Okey. Mereka bertanggungjawab dalam menanam kepercayaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan rukun-rukun iman yang wajib diamalkan. Bagi umara dalam menguruskan dan menguatkuasakan pentadbiran, undang-undang bukan semata-mata berfungsi untuk menjatuhkan hukuman, tetapi ia juga penting untuk membendung daripada sesuatu jenayah itu daripada berlaku. Syariat Islam datang dengan penuh persediaan dalam mengawal dan memelihara akidah Islam. Daripada sejak awal lagi, misalnya ayat Al-Quran yang berhubung dengan celaan kepada Tuhan orang kafir, yang bermaksud dan janganlah kamu memaki sembahan mereka selain Allah, kerana nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa ilmu pengetahuan. Daripada ayat Al-An'am ayat 108. Oh, jadi kita juga dapat tahu tugas-tugas ataupun apakah kewajipan yang perlu dilakukan oleh umara dan juga ulama. Jadi kita teruskan slot kita yang ketiga dengan slot pertanyaan ataupun sesi tanya-tanya daripada saudara-saudari kita yang berada di luar video. Jadi soalan yang pertama yang terus ditanyakan kepada saudara Syafiqah Rizwan untuk panel kita yang pertama, iaitu soalannya, apakah contoh-contoh penyelewengan akidah pada masa kini? Jadi saya nak Aiman menghuraikan atau memberi contoh yang ringkas, padat, mampat tentang contoh-contoh penyelewengan pada hari ini kita boleh lihat. Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada saudari Nur Syafiqah. Antara contoh penyelewengan akidah ialah melakukan upacara amalan yang mengikuti agama lain. Sebagai contoh, mereka menyembah berhala ataupun mereka menyembah kubur, seperti mana yang dilakukan oleh agama lain. Okey, seterusnya mempergunakan ayat-ayat suci Al-Quran untuk kepuasan diri. Sebagai contoh, kita dapat tengok sekarang ni ramai orang yang mempergunakan ayat suci Al-Quran untuk membawa untung kepada diri sendiri. Sebagai contoh lagi, ada yang mereka kononnya menjual sesuatu barang yang telah dibacakan ayat Al-Quran. Kononnya dapat merawat diri ataupun dapat membantu meningkatkan IQ. Jadi contohnya kita macam boleh tak saya cakap tangkal? Sebab ada certain orang yang saya pernah nampak dalam hidup saya, berdasarkan pengalaman saya lah, saya ada nampak kawan saya memakai tangkal. Adakah itu merupakan contoh-contoh penyelewengan akidah ataupun mereka just menggunakan itu hanya untuk hiburan ataupun mereka punya kesukaan? Ya, itu adalah satu contoh penyelewengan akidah, kerana pada mereka yang memakai tangkal itu dianggap mensyirikkan Allah, kerana mereka mengharapkan selain daripada Allah. Mereka mengharapkan tangkal itu untuk melindungi mereka. Sebagai contoh. Okay, itu saja. Jadi kita teruskan dengan soalan kita yang kedua daripada saudara Syafiq Nur Aiman kepada panel kita yang kedua, iaitu Nur Insyirah binti Muhammad Ali dengan soalan, apakah tujuan kita mempelajari ilmu akidah terhadap individu? Jadi terhadap individu kenapa kita kena belajar ilmu akidah? Jadi saya mempersilakan saudari Nur Insyirah untuk menghuraikannya.
Terima kasih kepada saudara Syafiq. Antara Tujuan. tujuan kita mempelajari ilmu akidah terhadap individu adalah bagi meningkatkan ilmu berkaitan akidah seperti memahami rukun-rukun iman supaya tidak mudah terpengaruh dengan akidah yang salah. Berdasarkan panel 1 berkata tadi, antara contoh akidah yang salah yang diamalkan dalam masyarakat kini adalah tangkal, pemakaian tangkal dengan berharap sesuatu daripada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini merupakan salah satu contoh-contoh penyelewengan akidah. Oleh kerana itu kita perlu hindarkan daripada penyelewengan tersebut. Oleh itu kita perlu mendalami ilmu untuk mengelakkan diri daripada terjebak dengan ajaran-ajaran yang batil yang berleluasa di dunia hari ini. Itu saja. Jadi kita dapat lihat yang mana ilmu ni sangat penting. Jika seseorang itu tak ada ilmu, maka dia juga akan terpesong mengikut landasan yang mereka tidak tahu mana satu ilmu itu benar ataupun ilmu salah. Okey, jadi kita teruskan dengan soalan yang ketiga daripada saudari Nur Hidayah binti Azhar kepada panel kita yang pertama, iaitu akidah terbahagi kepada akidah batil dan akidah yang benar. Bolehkah ahli panel yang pertama menjelaskan lagi perkara yang lain yang boleh merosakkan akidah daripada saudari Nur Hidayah? Jadi saya mempersilakan panel kita yang pertama untuk meneruskan persoalan jawapannya. Okay, terima kasih kepada saudari Nur Hidayah. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Perkara yang merosakkan akidah, perkara batil yang merosakkan akidah, ada 3, iaitu menerusi hati, perbuatan dan lisan. Okay, untuk contoh perbuatan melalui hati, menerusi hati, mereka tidak mempercayai kekuasaan Allah ataupun mereka mempercayai ada Tuhan lain selain daripada Allah. Itu contoh menerusi hati, perbuatan yang menerusi hati yang merosakkan akidah. Okay. Contoh untuk perbuatan menerusi lisan, mereka bersumpah dengan nama selain daripada Allah Subhanahu Taala. Okay. Untuk contoh perbuatan yang dilakukan oleh anggota badan sendiri, mereka keluar daripada Islam ataupun murtad, ataupun mereka tidak melakukan amalan yang disuruh oleh Allah SWT. Adakah dari segi perbuatan tu mereka pergi ke kuil atau pergi ke tokong Cina dengan melakukan ibadah mereka, itu boleh dikaitkan sekali atau tidak? Itu juga di bawah dari segi perbuatan anggota badan. Jadi saya nak tanya saudara Aiman sedikit soalan. Jika kita ada dari komuniti kita membuat lawatan ke tokong Cina atau ke kuil, adakah itu merupakan kita salah akidah ataupun itu hanya kita melawat satu tempat itu? Perbuatan melawat tokong atau kuil tu tidak dikira menyelewengkan akidah kerana itu hanya melawat. Mereka bukannya percaya bahawa itu Tuhan mereka atau itu tempat sembahyang mereka. Okey. Baiklah, so kita jelas tentang contoh-contoh perkara yang menyelewengkan akidah. Jadi kita teruskan dengan soalan yang keempat daripada saudari Nurun Najwa kepada panel kita yang kedua, iaitu Nurul Insyirah dengan persoalan apakah kesan apabila kita melanggar akidah yang benar. Okey. Jadi saudari Nurul Najwa, kita akan teruskan dengan panel kita yang kedua untuk mempersilakan. Terima kasih kepada saudari Nurul Najwa dan kepada Tuan Pengerusi Muhammad Isyad. Antara kesan apabila kita melanggar akidah yang benar adalah kita akan melahirkan manusia yang menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala pada zat, sifat maupun perbuatan. Melahirkan masyarakat yang mempersendakan sesuatu daripada Al-Quran dan Sunnah sehingga menyebabkan masyarakat berpecah belah. Hal ini dapat dikaitkan dengan masyarakat hari ini hampir tertipu dengan ideologi yang telah mencipta hadis-hadis atau Al-Quran yang palsu dan disebarkan meluas dalam media sosial maupun secara lisannya atau visual. Oleh itu, kita perlulah mempunyai kepercayaan dan keyakinan yang mantap tentang kewujudan Allah dan keesaannya serta sifat-sifat kesempurnaannya. Jadi itu sahaja daripada panel kita yang kedua untuk menjawab soalan yang ditanya atau ditujukan daripada saudari Nurul Najwa. Jadi saya rasa ini sahajalah untuk sesi kita forum dalam hari ini dalam tajuk cabaran akidah semasa.
Jadi untuk mengakhiri kita punya forum hari ini, jadi marilah kita sama-sama mendoakan, mengaminkan doa yang dibaca oleh saya agar kita sentiasa di bawah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, di bawah lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita teruskan dengan sesi doa kita. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Kau permudahkanlah urusan kami semua ini, ya Allah. Kau berilah kami rahmat-Mu, ya Allah. Kau berilah kami hidayah-Mu, ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, Kau tunjukkanlah kami akidah yang benar, Ya Allah. Kau jauhkanlah kami daripada terpesong ke ajaran-ajaran yang sesat, Ya Allah. Ya Allah, Kau permudahkanlah urusan kami dalam urusan seharian kami. Ya Fattah, Ya Alim, Kau murahkanlah rezeki kami, Ya Allah. Kau lindungilah kami daripada wabak penyakit COVID-19 yang melanda di muka bumi ini, Ya Allah. Kau hapuskanlah penyakit-penyakit itu, Ya Allah. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi itu sahaja buat sesi kita pada hari ini, iaitu cabaran akidah semasa untuk forum kita hari ini. Jadi sekian daripada kami, saya selaku moderator Muhammad Irsyad bin Sharif akan mengundur diri. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.